Ya, Alhamdulillah di jam pertama kita di Rampai Pagi ini, kita terus saja dalam segmen tamu bahasa yang akan kita bawakan pada pagi ini seperti yang kita berikan tadi, iaitu berkenaan dengan majalah Bahana Penjana Kreativiti dan Pemikiran Kritis Penulis Tanah Air. Alhamdulillah narasumber kita ya sudah pun berada di studio dan bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Puan Dayangku Nur Safiah binti Pangeran Sapudin, merupakan seorang pengarang kanan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar pada pagi ini? Sihat? Kabar? Ya. Alhamdulillah kita berdua sihat. Alhamdulillah. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijriah ya kepada Puan. Rasanya belum terlambat. Jadi kita ni baru berada di 2 Muharram ya. Alhamdulillah. Ya, baik, Alhamdulillah. Ya, betul sekali. Jadi bertepatan juga ya dalam segmen tamu bahasa ini kita akan bercakap mengenai dengan majalah Bahana. Jadi Puan mungkin dapat mengongsikan kepada kita dan juga penonton kita boleh memberikan pencerahan awal untuk tajuk perbincangan pada pagi ini. Silakan. Terima kasih kepada penyampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Radio Television Brunei kerana menjemput saya dalam segmen tamu bahasa bagi saya membincangkan satu tajuk iaitu majalah Bahana Penjana Kreativiti dan Pemikiran Kritis Penulis Tanah Air. Okey, sebelum saya berterus dengan tajuk kita, saya perkenalkan sedikit apa itu majalah Bahana. Majalah Bahana ialah merupakan salah satu majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dan ia merupakan majalah yang pertama yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sejak tahun 1966 dan pada awalnya majalah ini memuatkan karya-karya berbentuk rencana tentang bahasa, sastra dan budaya. Kemudian pada tahun 1984 majalah ini dikhususkan untuk penulisan sastra kreatif dan bukan kreatif. Jadi dengan usianya yang sudah menjangkau lebih daripada 50 tahun ini, maka majalah ini telah banyak menerbitkan pelbagai karya dan telah melahirkan ramai penulis-penulis yang tersohor. Antaranya seperti Muslim Bormat, Yahya MS, Mahmud Damit, Saleh Abdul Latif, Adi Kelana, Adi Marhain dan ramai lagi ya yang tidak mampu saya sebut dalam sesi ini. Jadi antara objektif penerbitan majalah ini adalah untuk mengangkat martabat bahasa dan sastra di samping mengasuh minda penulis tanah air menjadi wadah penyaluran karya kreatif dan secara tidak langsung menambah khazanah sastra tanah air. Jadi majalah ini untuk makluman diterbitkan diterbitkan 2 bulan sekali, artinya 6 keluaran dalam setahun. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, majalah Bahana ini telah memuatkan karya-karya kreatif dan bukan kreatif. Jadi sasaran penyumbangnya adalah kalangan penulis-penulis, mapan, orang ramai yang berminat dalam penulisan sastra, pengkaji dan peneliti sastra dan juga mahasiswa-mahasiswi. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya karya kreatif ini apa? Okey, karya kreatif ini adalah penulisan yang berbentuk yang lebih mengungkapkan pemikiran dan perasaan atau bauran emosi berbanding fakta dan maklumat. Contohnya paling senang kita faham cerpen, sajak, pantun, syair dan drama. Jadi dan majalah Bahana ini memangnya ada memuatkan karya-karya sebeginilah. Manakala karya kreatif bukan kreatif ialah bentuk penulisan yang lebih memaparkan pandangan, kritikan, ulasan dan pemikiran dalam bentuk penulisan separa ilmiah. Contohnya macam ulasan, cerpen, ulasan sajak, resensi buku, kritikan sastra dan rencana umum. Jadi dalam majalah Bahana ini ada juga ruangan-ruangan khusus yang berkaitan dengan penulisan sesuatu bidang, contohnya folklore Brunei, teori dan kritikan dan juga ada berbentuk bimbingan sastra. Jadi melalui kedua-dua bentuk penulisan ini, majalah Bahana ini dalam majalah Bahana ini penulisan bentuk ini saling melengkapi. Saling melengkapi sebagai satu gudang ilmu yang menghimpunkan sejumlah kreativiti dan pemikiran kritis yang diungkapkan oleh penulis-penulis tanah air melalui penulisan yang dihasilkan. Jadi majalah Bahana memang sentiasa menyediakan ruang untuk pencinta sastra untuk bergiat aktif dalam menghasilkan sastra, karya sastra. Ya, jadi alhamdulillah berusia lebih kurang dalam 58 tahun ya. Jadi Puan, kita ingin mengetahui dalam usia 58 tahun macam mana ataupun bagaimana majalah Bahana dilihat sebagai penjana kreativiti penulis tanah air ini? Mungkin dapat dijelaskan, silakan.
Baiklah, terima kasih. Okey, Majalah Bahana sesuai dengan slogan Majalah Bahana yang saya kongsikan, wadah hati nurani penulis kreatif. Ini memperlihatkan satu ungkapan bahawa platform atau wadah penulis-penulis tanah air untuk berkarya mengikut kreativiti dan imajinasi melalui penulisan kreatif. Seperti yang saya cakap tadi kreativiti ini bermaksud lebih kepada keupayaan seseorang penulis itu dapat menjana imajinasi, mengeksplorasi tema, kemudian dengan yang relevan dengan masyarakat melalui isu-isu semasa dan permasalahan sosial, penggunaan bahasa yang indah dan berkesan untuk menarik pembaca, serta secara tidak langsung dapat memasukkan elemen-elemen budaya dan kehidupan melalui pembinaan watak, pelukisan latar, penggunaan bahasa, dialog dan amalan kehidupan dan sebagainya. Jadi pelbagai sebenarnya cara seorang penulis atau penyair itu bereksperimen dengan gaya penulisan dengan genre-genre yang tertentu. Dalam kata lain, editor tidak membataskan sesuatu tema dalam penulisan asalkan penulisan itu tidak menyentuh sensitiviti politik, agama dan tidak menjatuhkan nilai-nilai kebrunaian. Memandangkan Majalah Bahana ini sendiri diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai agensi kerajaan dalam mertabatkannya orang bahasa Melayu dan budaya Melayu kita ni. Jadi jika melihat kepada Majalah Bahana ini seperti yang saya tadi cakapkan, majalah ini memuatkan ruangan-ruangan seperti sajak, cerpen, pantun dan inilah yang paling dominan dan sering menjadi pilihan penyumbang. Okey, jadi ini artinya kreativiti pembaca itu, penulis itu tidak hanya terletak kepada imajinasi penulis tetapi yang dapat menghasilkan karya melalui bauran emosi tetapi menimbulkan pemikiran yang kritis. Pemikiran kritis dan di sinilah terletaknya penulis tanah air itu berkreativiti dengan menghasilkan karya yang mampu memanusiakan manusia dan karya yang mampu menghidupkan masyarakat. Jadi seorang penulis itu tidak bercakap kosong tetapi penuh berisi dengan falsafah hidup. Jadi kepekaan penulis itu juga kalau dilihat melalui karya-karya mereka, mereka peka dengan isu-isu semasa hingga terlahirlah kadang-kadang sajak yang bertema, contohnya macam berkaitan dengan hari kebangsaan yang menyentuh tentang nasionalisme, menyentuh tentang jati diri. Kemudian kalau ada sajak-sajak atau cerpen berkaitan hari raya ataupun hari raya Aidilfitri lebih memaparkan tentang kegembiraan dan kesyukuran. Itu antara bermacam-macam caralah untuk seorang penulis itu menghasilkan sesebuah karya mengikut imajinasi mereka di samping secara indah langsung mereka memasukkan elemen budaya orang Brunei. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti yang kita telah saksikan tadi, ada pelbagai ruangan dalam Majalah Bahana tersebut, ada pantun, syair, sajak, cerpen dan sebagainya. Jadi memang ianya sudah lama diterbitkannya sejak tahun 1966. Bayangkan, saya sendiri pun sudah melihat berbagai banyak keluaran-keluarannya Majalah Bahana ini. Jadi selanjutnya Puan mungkin boleh menjelaskan tadi ada bercakap mengenai dengan pemikiran kritis penulis tanah air melalui ruangan Majalah Bahana ini, mungkin dapat dikongsikan bersama kita. Silakan. Bila kita ni bercakap tentang pemikiran kritis, pemikiran kritis ini ialah merupakan satu proses. Proses cara tani berfikir yang melibatkan pemerhatian, pemahaman dan cara tani memberikan perjalanan penyelesaian terhadap sesuatu permasalahan yang cuba diungkapkan dalam karya sastra. Jadi, kritis ini bukanlah kita ni melihat sesuatu aspek yang menjatuhkan, tetapi sesuatu yang membina dan memberikan satu pandangan yang berbeza dan membuka seluas-luas pandangan ataupun cadangan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi penulis tanah air ini dalam Majalah Bahana khususnya, saya tidak bercakap dengan buku tapi majalah. Dalam buku memang ada juga tapi dalam majalah sebenarnya boleh dilihat daripada karya-karya kreatif. Kenapa? Karya seorang penulis ini mereka kadang-kadang menghasilkan karya dalam bentuk yang santai dan dalam bentuk yang kadang-kadang ada hiburan tetapi sebenarnya ada pemikiran yang disampaikan secara tersirat. Jadi kalau saya boleh kongsikanlah beberapa karya. Tapi saya dah pulang bawa karya-karya tersebut. Tapi saya ingat dalam ingatan saya, contohlah cerita ni biasa saja. Contoh cerpennya Pelamin di Atas Air. Kisah ini tentang seorang ibu yang ingin anaknya berkahwin di kampung air. Kira dalam cerita tu sebenarnya ia mau anaknya tu mengembalikan nostalgia berkahwin di kampung air. Satu budaya orang Brunei kampung air. Tapi namun ada satu pemikiran sebenarnya kita ni tidak akan dapat terlepas daripada teknologi. Betul. Yang menyebabkan kita ni indah dapat melaksanakan di kampung air ada sebab-sebabnya disebabkan gaya kehidupan yang berbeza pada masa sekarang, amalan yang berbeza pada masa sekarang. Jadi itulah antara pemikiran yang boleh tani fikirkan sebagai seorang pembaca. Contoh lain lagi kalau saya
cerpen yang teristimewa. Tajuknya ini menarik. Ia yang dihasilkan oleh seorang penulis muda. Ia kisahnya tentang seorang guru mengajar seorang budak istimewa, orang autism. Tapi di sana bagaimana seorang guru itu ia mengalami kesukaran mengajar anak murid ini, tetapi walau dalam masa yang sama ia kurang sukanya orang indah gemar dengan anak ini. Tapi di sini ada pandangan yang berbeza lah yang cuba disampaikan oleh penulis. Dan akhirnya dalam cerpen ini akhirnya ia sedar bahawa anak Anita sebenarnya memberikan pengajaran dalam kehidupannya. Jadi sebenarnya dalam cerita sebuah cerpen ataupun sajak sekalipun sebenarnya ada message yang tersembunyi lah di sebalik karya-karya jika ia dibongkar, diselongkar dengan pandangan yang ataupun pendapat yang dikemukakan. Jadi selain itu juga kalau dalam majalah Bahana selain daripada karya kreatif ada berbentuk ulasan. Contohnya dalam kritikan sastra. Dalam kritikan sastra majalah itu ada memuatkan dalam kritikan sastra ada memuatkan karya-karya yang mengkritik karya-karya sastra. Bukanlah tujuannya untuk menjatuhkan atau mencari kekurangan ataupun sesebuah karya itu, tapi untuk mencari nilai kekuatan sesebuah karya itu yang boleh menjananya orang boleh memberikan satu pengajaran ataupun kepada penulis yang tersebut untuk mereka memperbaiki lagi atau menambah baiki lagi kualiti penulisan itu. Itu antaralah kita ni boleh lihat bagaimana pemikiran kritis yang cuba dapat disampaikan oleh penulis tanah air lah. Alhamdulillah. Sekarang ini bila kita ni dapat saksikan puan yang kita paparkan menerusi skrin TV ini program penulisan muda 2019 dan banyak lagi sebetulnya yang telah pun diterbitkan sebelum-sebelum ini. Dan puan, bila bercakap tentang penulisan penulis-penulis tanah air, bagaimana Dewan Bahasa dan Pustaka khususnya melalui penerbitan majalah Bahana berinisiatif dalam memastikan kelangsungan sastra terus berkesinambungan? Terima kasih. Alhamdulillah dari tahun ke tahun majalah Bahana ini terus meniti usia. Mungkin dalam 2 tahun ini lagi usianya 60 tahun. Masya-Allah. Tahun. Jadi pelbagai perubahan sudah ada, reka bentuknya, penambahbaikan ruangan, jumlahnya. Jadi berbalik kita ni kepada soalan bagaimana inisiatif DBP dalam memastikan kelangsungan sastra terus berkembang. Dalam perkara ini editor sentiasa memberi ruang untuk penulis-penulis berkarya melalui majalah ini. Jadi sebagai editor, saya selaku salah seorang editor tidak hanya semata-mata menerbitkan karya menanti mereka menghantar karya, tetapi kita ni ada beberapa ruangan ataupun program yang sudah dirancang. Okey, contohnya di BP melalui unit sastra, bahagian sastra dan majalah ada mengadakan program penulis muda yang menyasarkan penulis-penulis muda dan baharu yang berusia 40 tahun ke bawah. Jadi mereka ini akan diberikan bimbingan dalam bentuk penulisan cerpen saja dan jika karya itu sudah terhasil ia akan dinilai dan jika sesuai akan diterbitkan dan dimuatkan dalam satu ruangan, iaitu namanya ruangan itu ialah Suara Penulis Muda. Jadi di sinilah orang terhimpunnya pemikiran penulis muda ni dalam genre sajak dan cerpen. Dan inilah sebenarnya pelapis-pelapis penulis tanah air kita ni. Jadi selain itu juga, selain daripada program ini, editor Bahana juga ada mengadakan salah satu peraduan, iaitu peraduan menulis cerpen dan kritikan sastra Bahana di BP yang menjadi salah satu kegiatan tahunan. Dan hasil daripada peraduan ini, insya-Allah karya-karya mereka ini akan dipertandingkan dan kemudian akan diterbitkan dalam majalah Bahana. Dan bagi karya-karya yang tidak menang akan dinilai semula oleh editor dan jika sesuai akan diterbitkan. Jadi di sini ada selain itu juga banyaklah peraduan-peraduan seperti peraduan cerpen, pantun, syair, sajak dan mini fiksi. Jadi kepelbagaian genre Anita sebenarnya membuka lebih banyak pilihan untuk orang ramai yang berminat dalam penulisan untuk berkarya. Jadi salah satu daripada kalau berbentuk tadi kita ni bercakap tentang kreatif daripada yang bentuk bukan kreatif, kita ni ada juga mengadakan salah satu bengkel iaitu bengkel kritikan sastra. Ini telah kami adakan 3 kali penyelenggaraan sudah dan yang paling terakhir pada tahun lepas 2023 iaitu kita ni mencari bakat-bakat baharu pengkaji muda.
yang berpotensi untuk menghasilkan esei-esei kritikan sastra yang berkualiti. Itu antara inisiatif lah Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah untuk memastikan karya-karya ataupun pelapis-pelapis penulis itu dapat berkesinambungan dalam berkarya. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah sebenarnya majalah Bahana seperti kita dapat saksikan tadi, itu antara pertandingan-pertandingan yang telah pun dipertandingkan sedikit ya. Mungkin daripada puan sendiri sedikit dapat mengongsikan yang di yang ini adalah salah satu kegiatan yang diadakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu dalam usaha untuk memperkasa dan melestarikan bahasa sastra Melayu. Artinya di sini pihak dari editor Bahana tidak semata-mata menjadikan karya sastra itu sebagai satu bacaan, tapi dalam usaha untuk mengapresiasikan, mengangkat karya sastra itu ke peringkat platform kegiatan seni. Contohnya seperti yang yang dilihat sekarang ialah Baca Bahana. Ini merupakan kegiatan atas talian yang menghimpunkan sejumlah pembaca-pembaca dari luar negara dan negara Brunei Darussalam juga. Mereka dalam ini akan bersajak, mereka akan membaca pantun, mereka akan juga ada membaca sedikit fragmen cerpen dan mengikut tema-tema yang ditetapkanlah pada keluaran tersebut. Contohnya macam masa bulan Februari yang lalu kan kita menyambut hari sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, maka tema yang kami bawakan ialah tentang Semarak 40. Artinya macam mana kami menghimpunkan dalam 20 orang pembaca untuk mereka membacakan karya-karya yang sudah diterbitkan dalam majalah Bahana. Jadi ini salah satu usaha Tani untuk mengangkat karya-karya tempatan itu bukan saja dibaca oleh penulis-penulis tempatan ataupun pembaca-pembaca tempatan, juga di peringkat luar negara, contohnya seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, malah sebelum ini pernah juga dari kalangan China, Turki yang pernah kami jemputlah untuk mereka membaca dalam Baca Bahana. Dan seperti kita telah saksikan sebentar tadi, ada beberapa mungkin penulis-penulis seperti yang kita dapat paparkan di Kaca TV, mungkin dapat diterangkan sedikit secara ringkas ni. Ini masa bila ni? Kalau yang biru itu, yang hijau itu kalau tidak silap semasa hari raya. Masa sambutan kita ni ada macam masa hari raya bulan 5 kalau tak salah, bulan Mei. Jadi tapi untuk makluman juga, Baca Bahana sebenarnya diselenggarakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Kumpulan Putera Seni. Jadi kami setiap dua ini Dewan Bahasa dan Kumpulan Putera Seni saling bergantilah siapa yang menyelenggara, dan apabila mereka akan mencarilah, macam kita dari Dewan Bahasa akan mencari siapakah pembaca-pembacanya, dan mereka contohnya masa Hari Kebangsaan hari itu Dewan Bahasa yang menangani, dan mereka sendiri yang mencari karya-karya yang akan dibacakan lah. Ya, alhamdulillah. Jadi itu yang seperti telah puan menyatakan tadi, Bahana bukan sahaja menjadi wadah kepada para penulis dan juga pecinta sastra itu sendiri, malah juga menjadi sumber ya bagi para pengkaji dan juga mungkin graduan yang akan menjadi pemangkin perkembangan kesusastraan di negara Brunei Darussalam. Jadi bagaimana ni puan keupayaan majalah Bahana dilihat dalam usaha memperkasakan dan juga melestarikan sastra Melayu ni puan? Kita ni tahu tadi seperti yang saya terangkan tadi, majalah Bahana ini merupakan satu-satunya majalah sastra yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, yang pastinya setanding dengan majalah-majalah lain. Kalau di Malaysia kita ni ada majalah Dewan Sastra, di Indonesia kita ni ada majalah Pusat, dan di Brunei sendiri ada majalah Bahana. Jadi mereka ni saling berganding lah. Kerana kadang-kadang untuk makluman juga, dalam majalah Bahana ada dimasukkan namanya Sisipan Lembaran Mastra. Sisipan Lembaran Mastra ini ialah memuatkan karya-karya daripada keempat-empat negara, iaitu Brunei, Malaysia, Indonesia dan Singapura, yang berbentuk cerpen dan sajak dan esei juga. Jadi di sini memperlihatkan bagaimana usaha untuk supaya sastra itu terus
terlestari ya, terus berkembang, dapat dibaca bukan saja dalam negara juga di luar negara. Jadi berbalik kepada soalan tadi, bagaimana keupayaannya, kita ni boleh melihat juga melalui penerbitan majalah Bahana ini dapat menampilkan karya-karya yang berkualiti, terutama daripada penulis-penulis mapan, prolifik, penulis baharu. Jadi majalah Bahana ini indah saja dapat dibaca secara santai, orang melalui cerpen dan sajak, tapi juga dapat dijadikan sebagai satu rujukan. Bagaimana boleh jadi satu rujukan? Ialah melalui ruangan-ruangan perbincangan, dan ruangan pemikiran dari pengkaji-pengkaji tanah air. Contohnya Folklore Brunei. Folklore Brunei ini ia memperkatakan isu-isu tentang perkembangan folklore yang ada di negara Brunei Salam. Kalau kita ni mudah ialah cerita-cerita rakyat, legenda, cerita binatang dan sebagainya, banyak. Jadi kalau bis kita, kalau yang berminat kan tahu tentang cerita-cerita folklore ni, bis kita bolehlah membaca dalam majalah Bahana ni sebagai salah satu ruangan yang tetaplah folklore Brunei ni. Selain itu juga ada teori dan kritikan sastra, iaitu di sini ruangan ini lebih memaparkan tentang apa teori-teori yang boleh digunakan oleh pengkaji-pengkaji muda sebagai orang bahan bacaan sampingan untuk mereka gunakan dalam sesuatu kajian atau analisis karya. Itu antara usaha untuk melestarikan sastra melalui penerbitan majalah, dan juga tadi yang telah saya terangkan tentang baca Bahana. Itu juga salah satu dari usaha untuk kita ni melestarikan karya sastra itu sebagai kesana bangsa yang dapat dikongsi bersama. Mungkin pun dapat menjelaskan sedikit tambahan ya. Kita ingin mengetahui dalam 4 serumpun ini, misalnya saja negara Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Republik Singapura dan juga Indonesia. Bilakah saatnya mereka dalam berkumpul bersama membincangkan mengenai dengan bahasa ini? Bahasa sastra. Bahasa sastra misalnya. Okay. Mungkin ini kalau mungkin ada satu perbincangan lain lah, tapi boleh saya terangkan sedikit. Dewan Bahasa dan Pustaka sebenarnya melalui bahagian sastra dan sastra berjalah merupakan Sekretariat Majlis Sastra Asia Tenggara, MASTRA. Jadi seperti yang MASTRA, mereka ini biasanya akan berkumpul setiap tahun untuk membincangkan apa kegiatan dan program-program yang dilaksanakan. Jadi antaranya sebenarnya antara kegiatan yang ataupun perancangan program dibuatnya, salah satunya ialah sisipan lembaran MASTRA yang berkaitan dengan majalah Bahana ini. Jadi saya selaku editor akan berhubung dengan beberapa orang dari negara Malaysia, Indonesia dan Singapura untuk memastikan karya-karya mereka berkumpul dalam satu karya, dalam satu majalah. Jadi kalau dalam majalah ia tidak diterbitkan dalam masa 6 tahun, ia cuma diterbitkan 3 kali dalam setahun, iaitu bulan Mac, April, Julai, Ogos dan November, Disember. Jadi di sini antara itulah kegiatan mereka akan berbincang, kerana kalau MASTRA ini ia bukan saja berbincang tentang penerbitan, tapi ia juga berbincang tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dan insya-Allah pun pada tahun ini kita ni akan nyorang setiap tahun. Memang MASTRA ini diadakan setiap tahun, tapi insya-Allah kalau sekiranya insya-Allah Brunei sendiri akan menjadi tuan rumahlah pada tahun ini untuk MASTRA. Tapi itu mungkin insya-Allah pada bulan Disember, karena baru-baru ini bulan Mei yang lalu ada Sekretariat MASTRA. Mereka membincangkan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakanlah yang sesuai tentang kegiatan sastra. Contohnya macam ada festival, ada seminar, itu antara yang itulah dari program penulisan juga, ada bengkel. Kerana MASTRA ini tidak hanya membincangkan tentang penerbitan, tapi juga tentang bagaimana mereka memasyarakatkan sastra, juga bagaimana juga dalam memberikan satu bimbingan lah kepada penulis-penulis keempat-empat negara ni. Ada nama satu program itu namanya Program Penulisan MASTRA yang berlangsung di Indonesia. Jadi saya kongsikanlah sedikit kerana saya sendiri pun pernah menjadi salah seorang peserta. Jadi sana kita bersama 4 buah negara ini berkumpul dan berhimpun untuk menimba ilmu di sana bersama dengan tokoh-tokoh dari keempat negara, dari Brunei, Indonesia, Singapura dan Malaysia. Dan di sana peluang untuk kita ni memperbaiki penulisan itu dapatlah, kerana kita ni akan berkenalan lebihnya orang, pemikiran kita ni lebih terbuka. Betul. Kita ni tidak hanya sebagai seorang penulis, jangan hanya kita ni membaca karya-karya tempatan, kita perlu juga membaca karya-karya dari luar negara.
Kerana kita ni boleh seimbangkanlah kemahiran Tani dalam berkarya. Betul sekali, alhamdulillah. Jadi satu perkongsian yang sangat jelas dan juga cerahnya kita ni. Sebagai rumusan yang terakhir dalam masa lebih kurang 2 minit, kita ada 2 minit saja lagi. Jadi sebagai kesimpulan. Okey, sebagai kesimpulan dari perbincangan saya pada hari ini, seperti yang saya telah terangkan tadi, majalah Bahana ini merupakan satu-satunya majalah sastra yang menjadi platform penulis tanah air untuk berkarya yang secara langsung sebenarnya berperanan dalam memastikan mengukuhkan serta menyuburkan lagi dunia penulisan sastra tanah air. Jadi kreativiti dan pemikiran penulis kritis, penulis ini terpancar melalui karya-karya yang dihasilkan melalui daripada ruangan-ruangan yang saya kongsikan tadi, melalui cerpen, sajak, pantun, dari syair. Jadi karya yang dia ni boleh kita ni lihatlah melalui karya-karya. Mungkin siapa saja yang berminat untuk membaca majalah Bahana ni, boleh habis kita dapatkan majalah ni ke kedai buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kebanyakan ruangan yang kami rancang sebagai editor memang sesuai dari tahun ke tahun itu memang sesuailah dengan kehendak dan keperluan pembaca. Jadi dalam kata lain sebenarnya penulis ini boleh saya kongsikan, penulis ini adalah pemikir bangsa dan majalah Bahana ini sebagai satu legasi utama untuk menapakkan karya-karya sastra tempatan kita ni. Jadi mengambil kesempatan jua, saya ingin mengambil kesempatan, saya selaku salah seorang editor majalah Bahana sebenarnya mengalu-alukanlah kepada habis kita untuk yang berminat, mungkin kepada kedua-dua penyampai juga, mungkin ada yang berminat untuk menghasilkan cerpen, sajak dan pantun, habis kita bolehlah menghantar ke arah kami iaitu melalui pos ke alamat Ketua Editor Bahana tingkat 3 bahagian sastra dan majalah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jalan Pembangunan, Lapangan Terbang Lama Brakas, atau boleh email ke alamat editor.bahana@dbp.gov.bn atau editor.bahana@gmail.com, atau lebih mudah lagi pada masa sekarang kita ada media sosial. Kita boleh jom mengikuti IG resmi kami iaitu @dbpbrunei atau bahagian sastra dan majalah, dan melalui Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka dan dan bahagian sastra dan majalah. Dan mungkin tadi saya ada kongsikan kalau bis kita juga berminat akan membeli buku ini, membeli majalah ini, bolehlah mendapatkan di kedai buku Dewan Bahasa dan Pustaka dengan harga RM3. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Dayang Gunur Safia binti Pria Sapudin, pengarang kanan, kerana telah berkesudian untuk berkongsi mengenai dengan majalah Bahana, penjana kreativiti dan pemikiran kritis penulis tanah air. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.